Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang berada di luar sana, kita bertemu lagi pada petang ini insya-Allah bagi menyambung siri perbincangan kita dalam program mengimarahkan bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Semalam kita ada pertemuan berkenaan dengan niat. Kita ada berbicara sedikit ataupun berbincang secara ringkas berkenaan dengan niat. Cuma apabila saya mendengar semalam, suara saya kurang jelas ketika mana berada di luar. Ketika itu saya berada di luar dan kita melangsungkan program semalam tu secara di luar. Jadi mungkin kerana line tu tak berapa clear. Jadi saya ingat hari ini insya-Allah saya akan buat ulangan. Kita membicarakan soal niat ni. Kemudian setelah itu kita akan sambung kepada huraian puasa kerana pagi tadi kita tak dapat nak lakukan. Jadi insya-Allah kita akan lakukan pada petang ini insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita tahu, rukun solat ada 13. Dan rukun yang pertama mengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah niat. Niat adalah merupakan rukun yang pertama. Ianya bukan syarat sah. Di sisi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, niat adalah merupakan salah satu daripada rukun di dalam salat. Berbeza dengan pandangan dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Di sisi al-Imam Abu Hanifah, niat adalah syarat sah kepada salat. Syarat sah kepada salat. Maka sebab itu di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, niat itu diniatkan sebelum mendirikan salat. Manakala dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, niat adalah berserta dengan amal kerana niat adalah merupakan sebahagian atau salah satu daripada rukun di dalam salat. Kewajipan niat ataupun niat ini menjadi satu rukun berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahawasanya segala amal itu disertakan dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak kamu diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah akan Allah, mukhlishina, hal keadaan kamu ikhlas, lahu, kepadanya Allah, ad-din, dalam kamu beribadat. Al-mukhlisin di sini menurut al-Imam Al-Mawardi dia menafsirkan sebagai niat. Mukhlisin menurut al-Imam Al-Mawardi dia mentafsir dengan makna niat. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi dan berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Bayyinah itu, para ulama telah membuat suatu kesimpulan bahawa niat adalah merupakan salah satu perkara yang menjadi rukun dalam kita mendirikan salat. Maka sebab itu rukun yang pertama di dalam salat adalah niat. Pada niat terdapat 3 perkara yang perlu disertakan. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'iyah kita. Pertama, hendaklah ada qasad dalam niat. Hendaklah ada qasad dalam niat, kita akan kupas sedikit. Yang kedua adalah ada ta'yin.
di dalam niat, dan ketiga hendaklah ada ta'arud dalam niat. Jadi 3 perkara ini adalah merupakan asas ataupun rukun kepada niat. Ya, apabila seseorang tu berniat untuk mendirikan salat fardu, maka 3 rukun ini perlu ada dalam niat. Kita tengok apakah yang dimaksud dengan qasad dalam niat. Seseorang apabila dia nak mendirikan salat fardu, maka wajib bagi dia qasad untuk melakukan salat. Qasad maksudnya menyengajakan untuk melakukan salat. Tujuan qasad adalah untuk membezakan di antara ibadat dan juga adat. Dan tujuan qasad adalah untuk membezakan di antara ibadat dan juga adat. Sebagai contoh, setiap orang dia mandi. Setiap orang dia mandi. Maka untuk membezakan di antara mandi dia yang adat dengan mandi yang menjadi ibadat, yang ini untuk mengangkat hadas besar, adalah tergantung kepada niat. Yang ini niat dia mandi dengan qasad untuk mengangkat hadas. Itu maksud qasad. Jadi qasad tadi, tujuan qasad dalam ibadat, khusus hari ini kita bicara soal salat, adalah untuk membezakan perbuatan tersebut di antara adat dengan ibadat. Okey, yang kedua rukun dalam niat iaitu ta'yin. Ta'yin ialah menentukan solat apa yang hendak didirikan. Ta'yin ialah menentukan solat apa yang hendak didirikan. Sama ada solat tersebut solat zuhur, sama ada solat asar, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya. Jadi untuk membezakan di antara satu salat dengan salat yang lain, maka perlu ditakyinkan. Takyin ni yang ditentukan. Yang ni sekarang ini saya nak mendirikan salat fardu zuhur. Sekarang ini saya nak mendirikan salat fardu asar. Maka penentuan salat apa yang nak didirikan adalah disertakan bersama di dalam niat. Dan yang ketiga, ta'arud dalam niat, iaitu ta'arud ialah qasad melakukan salat fardu untuk membezakan dari salat sunat. Ta'arud adalah qasad melakukan salat fardu yang membezakan dari salat sunat. Jadi tujuan ta'arud untuk membezakan salat yang didirikan itu salat fardu ataupun salat sunat. Kerana dalam waktu zuhur ada salat sunat zuhur. Dalam waktu asar ada salat sunat sebelum asar. Dalam waktu maghrib ada salat sunat sebelum dan selepas maghrib. Dalam waktu isyak juga sama. Ada salat sunat sebelum dan selepas isyak. Dan pada waktu subuh ataupun salat fajar ada salat sunat sebelum fajar. Maka untuk membezakan di antara salat yang dikerjakan tadi, sama ada fardu ataupun sunat, maka ada kewajipan dalam niat itu menentukan fardu ataupun sunat. Ini apabila kita berniat untuk mendirikan salat, maka kita berniat, aku ingin mendirikan salat fardu zuhur. Aku ingin mendirikan salat fardu asar. Aku ingin mendirikan salat fardu maghrib, isyak dan sebagainya. Ini dipanggil ta'arud. Jadi ketiga-tiga ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hendaklah ada bersama dalam niat seseorang. Hendaklah ada bersama dengan niat seseorang. Jadi apabila seseorang dia berniat, maka niat tadi tu kerja dia adalah dalam hati. Lafaz niat adalah satu perkara untuk menyokong, menghadirkan hati. Kerana boleh jadi ketika mana seseorang nak mendirikan salat, ada perkara-perkara yang mengganggu dia sehingga boleh jadi tergugat akan keinginan dia pada ketika itu untuk melakukan salat apa. Maka untuk membantu dia, menghadirkan hati dia, sekarang ini nak dirikan salat apa, maka sebab itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mustahab seseorang melafazkan niat sebelum dia mendirikan salat. Jadi lafaz niat itu berlaku sebelum seseorang itu masuk di dalam salat. Usalli fardhu zuhri, adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghribi, adaan lillahi ta'ala.
maka lafaz niat itu sebelum dia dirikan salat. Tapi apabila dia nak berniat, yang mana niat di dalam hati, maka perbuatan niat itu bersama dengan perbuatan dia mengucap takbiratul ihram. Jadi ketika mana dia ucap takbiratul ihram, rukun kedua yang kita akan bincang besok insya-Allah, maka pada ketika itulah bermula dia niatkan di dalam hati bahawa dia sekarang ini nak mengerjakan solat fardu sekian-sekian. Maka sudah memada niat dia sebegitu. Bagi sekiranya seorang melakukan sedemikian, maka dia anggap salat dia adalah merupakan salat yang sah dan diterima akan niat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey, insya-Allah kita berhenti di situ untuk perkara mendirikan salat insya-Allah ya. Allah Subhanahu wa taala alam. Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan hukum puasa. Hari ini kita akan tengok hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu muttafaqun 'alayh. Wa li Muslimin fa in ughmi 'alaykum faqduru lahu 30 wa lil Bukhari fa akmilu al-'iddata 30 walau fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah kunyah dia. Nama dia adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Tapi dia terkenal dengan kunyah dia Ibnu Umar. Kenapa begitu? Kerana di zaman sahabat dulu, nama Abdullah ini terlalu banyak. Nama Abdullah ini terlalu banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abi Kuhafah, Abdullah bin Salam. Jadi nama Abdullah ini banyak. Jadi bagaimana nak membezakan di antara Abdullah fulan, maka kebanyakan orang Arab mereka menggunakan kunyah ataupun nama-nama gelaran sebegitu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar. Abu Bakar adalah nama kunyah dia. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Jadi Ibnu Umar, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah ada sahabat Nabi, Umar juga adalah sahabat Nabi. Jadi kedua-dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai akan kedua mereka. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu," apabila kamu melihatnya. Ini apabila kamu melihat al-hilal, apabila kamu melihat bulan sabit. Hu kembali kepada hilal. Idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat bulan sabit atau apabila kamu melihat bulan, fasumu, maka hendaklah kamu mendirikan atau hendaklah kamu berpuasa. Apabila kamu melihat bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Hadis ini suatu isyarat kepada kita atau suatu petunjuk kepada kita bahawa penentuan kepada puasa adalah bergantung kepada nampak atau tidak nampaknya bulan. Penentuan kepada puasa adalah bergantung kepada nampak atau tidak nampaknya bulan. Kerana kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu," apabila kamu nampak anak bulan, maka apa yang perlu dibuat? Maka fasumu, maka hendaklah kamu berpuasa pada keesokan harinya. Kerana melihat anak bulan biasa dilakukan pada 29 Sya'ban. Melihat anak bulan dilakukan pada 29 Sya'ban. Maka sekiranya pada 29 Sya'ban itu kelihatan anak bulan, maka keesokan harinya fasumu, hendaklah kamu berpuasa. Tapi sekiranya keesokan malam tersebut 29 Sya'ban itu tidak kelihatan, maka pada keesokan harinya tidak berpuasa lagi, lusa baru berpuasa. Ini berdasarkan hadis lah. Jadi kata Nabi, "Idza ra'aitumuhu fasumu," maka apabila kamu melihat anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan sekiranya dan apabila kamu melihatnya bulan juga,
fa'aftiru, maka hendaklah kamu berbuka. Maksud Nabi iaitu apabila kamu melihat anak bulan dalam bulan Ramadan, yakni pada 29 Ramadan anak bulan dilihat. Maka sekiranya pada 29 Ramadan itu kelihatan anak bulan, maka adalah besok menyambut hari raya Aidil Fitri yang bermula 1 Syawal. Tapi sekiranya tidak kelihatan, maka belum lagi, maka cukupkanlah 30 Ramadan, maka 1 Syawal adalah keesokan hari macam tu kan. Dia kata Nabi, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Maka bila kamu melihat anak bulan pada bulan Ramadan, yakni pada 29 Ramadan, fa'aftiru, maka hendaklah kamu berhenti daripada puasa dan menyambut 1 Syawal. Fa in ghumma, maka sekiranya ghumma, yakni terlindung, alaikum, ke atas kamu, faqdurulah, maka hendaklah kamu sempurnakan baginya. Yani apabila terlindung anak bulan tadi tidak kelihatan, maka apa dia perlu buat? Maka sempurnakanlah bulan tersebut. Yani sekiranya Sya'ban, sempurnakanlah menjadi 30 Sya'ban. Sekiranya Ramadan, sempurnakanlah dia menjadi 30 Ramadan. Yang sekiranya kelihatan, maka puasa pada bulan tersebut ada 29 Sya'ban. 29 Ramadan maksudnya kita lah. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, fa in ughmiya alaikum, maka sekiranya terlindung ke atas kamu, faqduru lahu 30, maka adalah kamu cukupkan baginya menjadikan 30 hari. Kata riwayat dalam riwayat Muslim dengan sedikit lafaz yang berbeza, fa in ughmiya alaikum, maka sekiranya terlindung ke atas kamu daripada bulan, yakni bulan tak nampak, faqduru lahu 30, maka adalah kamu cukupkan atau genapkan baginya menjadikan dia 30 hari. Walil Bukhari, manakala dalam riwayat Bukhari pula menyebut dengan lafaz fa'akmilul iddata 30, maka adalah kamu sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Walau fi hadis Abi Hurairah, manakala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia menyebut fa'akmilu iddata Sya'bana 30, maka adalah kamu sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadikan ianya 30. Kesimpulan yang boleh kita buat, bermulanya kewajipan berpuasa apabila seseorang itu menyaksikan anak bulan. Nampak anak bulan pada malam 30 Sya'ban atau pada malam 30 Ramadan. Yang ini pada 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. 29 Sya'ban lah. Maka berlaku nampak anak bulan pada 29 Sya'ban, maka pada ketika itu bermulanya kewajipan berpuasa. Kedua, apabila tidak kelihatan, Nabi SAW mengajarkan kita apabila tidak kelihatan bulan, maka adalah seseorang itu atau adalah kita mencukupkan bulan Sya'ban itu menjadikan 30 hari, maka selepas itu barulah keesokannya menjadi 1 Ramadan. Begitu juga penentuan bagi hari raya puasa atau hari raya Aidil Fitri, penentuan dia juga pada bulan, yakni dilihat ada bulan pada 29 Ramadan. Kemudian sekiranya kelihatan bulan, maka besok adalah hari raya. Sekiranya tidak kelihatan, maka cukupkanlah 30 Ramadan dan keesokan harinya adalah merupakan 1 Syawal atau hari raya Aidil Fitri. Melihat anak bulan untuk menentukan tarikh hari raya dan tarikh bermula puasa bukanlah termasuk daripada perbuatan orang yang meramal nasib melalui bintang. Ini bukan dipanggil ahli nujum. Tanajum ni orang Arab jahiliah dulu, mereka kadang-kadang menentukan nasib hidup mereka baik buruk atau penentuan sesuatu keputusan adalah bergantung kepada bintang. Jadi ini salah satu daripada amalan jahiliah. Islam bukan menentukan nasib. Islam melihat kepada tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang ada pada bulan. Yang ini apa bulan sebegini, bentuk yang sebegini, maka bermakna telah masuk kepada bulan yang baru, maka berlakulah bulan Ramadan, berlakulah bulan Syawal dan sebagainya. Jadi ini tidak ada masalah. Ini tidak ada kaitan dengan pemujaan atau tidak ada kaitan dengan ahli nujum yang menjadikan bulan sebagai penentuan nasib atau meramal nasib baik atau buruk dalam kehidupan, insya-Allah.
Okay, insyaAllah pada besok hari kita akan tengok hadis yang keempat berkenaan dengan berapakah syarat saksi yang diperlukan untuk diterima khabar bahawa wajib puasa atau tidak wajib puasa. Sebagaimana kita maklum ada beberapa bilangan saksi yang diperlukan. Contohnya dalam penyaksian seseorang dalam satu perkara perlu 2 orang saksi. Penyaksian dalam masalah zina perlu 4 orang saksi. Manakala dalam bab penentuan puasa, berapakah orang saksi yang diperlukan? Kita akan tengok hadis pada esok hari insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti di situ dulu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah dan taufik untuk kita usaha amal sampaikan insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.